Salam sejahtera semua. Assalamualaikum. Salam fasa 2 pelan pemulihan negara kepada negeri yang menyambut. Dan saya doakan kepada negeri yang masih ataupun masuk ke fasa 1 supaya segera pulih dan keluar cepat dari pandemik ni. Tambahan ya, kepada rakan-rakan yang masih berada dalam negeri fasa 2, jangan happy-happy sangat. Jangan rasa kita dah menang ya. Kes masih lagi berbelas-belas ribu. Jaga SOP. Tahan sikit diri tu. Kalau nak melepak ke, nak berjalan ke, kurang-kurangkan ataupun rancang dengan betul ya. Utamakan keselamatan orang lain walaupun kita dah vaksin, kita masih lagi boleh jadi pembawa. Ya, pembawa kepada orang-orang yang belum vaksin ya. Seperti anak kita especially yang belum vaksin, very dangerous ya guys. Tolong jaga tolong jaga SOP, jangan sebarang keluar. Kita belum menang lagi, okey. Okey, kalau minggu lepas kita sembang pasal produk tempatan yang berjaya menembusi pasaran dunia, yang berjaya mendapat pengiktirafan daripada orang cakap badan-badan kualiti dunia daripada Amerika dan juga Europe. Kita dah tahu macam mana kejayaan beliau daripada kejayaan minyak Gran ni daripada kosong sampailah ke pesada dunia. So minggu ini cerita kita special sikit, kita bercerita pasal seseorang okey, for your info, guest saya minggu ni ataupun tamu saya minggu ni merupakan partner kami dalam BeBuddy. Okey, pada siapa yang tak tahu pasal BeBuddy ni adalah satu inisiatif daripada Batteryco.com di mana kita sebelum ni banyak kes masalah bukan bateri kita ada banyak kes masalah bukan bateri yang kita suka nak dapatkan bantuan dari tempat lain untuk selesaikan masalah pelanggan for info Batteryco.com. Kalau boleh, walaupun bukan masalah Batteryco.com, kita akan selesaikan masalah ini sampai habis. So inisiatif ni kita buat, BeBuddy ni sebenarnya dah lama, cuma kita jenamakan semula, kita rebrandingkan balik. Dulu di bawah B+, sekarang kita buat nama baru iaitu BeBuddy BeBuddy ni basically orang yang join ni banyakkannya towing, workshop, spare part dan juga pakar-pakar kunci ataupun pakar cermin mereka ni kita kumpulkan dalam satu platform dan kita distribute job-job yang bukan bateri kepada mereka. Alright. Selain daripada itu, kita juga dapat trafik daripada pihak insurans untuk orang cakap menambah baik ataupun untuk kita cakap menambah baikkan lagi trafik yang bukan masalah bateri ni kepada kita punya rakan-rakan BeBuddy. Alright. Kenapa saya jemput beliau je? Kita ada ramai sebenarnya kita ada ramai BeBuddy sebenarnya, tapi sebab beliau punya cerita beliau special sikit sebab beliau ni orang cakap jalan cerita dia daripada lewat join as dalam otomotif punya sektor, lepas tu in the middle of dia punya career path dia mengalami kecelakaan dan sekarang kita nak tahu adakah beliau berjaya mengatasi dia, adakah beliau berjaya menutup ataupun memadamkan peristiwa-peristiwa pahit yang pernah beliau lalui dulu. Okey, sebelum tu kita layan dulu VT ni. Shining light underneath the skies. The clouds are drifting through your eyes, and I can't see a thing. Your promises and all your lies are coming right through your disguise.
Okey, tanpa buang masa lagi, kita jemput rakan B-Buddy kita atau rakan baik saya, Marcus Choi. How are you, bro? Baik. Salam sejahtera, salam kesihatan baik to everybody. Harap semua baik. Okey. Semua baik, bro. Semua baik. Bila tengok cerita kau je, semua baik. Semua orang nak tunggu apakah kisah hidup kau ni yang kita akan cerita lepas ni. Okey, Durian ni saya nak tanyalah before I review pasal you. During PKP ni macam mana kau operate? Agak slow sikit. Okay. But I got, how to say, ada backup dari batteryku.com, B-Buddy ni. Then I've got yang transport, spare part, kereta apa CKD, transport all the CKDs. Then I do marine transport also, marine spare parts. I do anything lah yang kena-mengena dengan transportation. So maknanya sekarang ni aku just nak confirm dengan kau bukan sekadar kereta je lah sekarang ni Dulu okey lah, dulu mungkin kau banyak ni kan, mungkin sekarang ni engine pun kau angkat, motorboat pun kau angkat. Sebab right now macam saya actually I used to transport motorsports industry. Okay. Motorsport industry is when there is race events coming up. So we have to transport cars from bengkel to preparation everything. So but the problem is sekarang tiada event sukan pemotoran. So myself I will get job from B-Buddy ke apa, and then I have got transport daily necessity for any transportation. Oh ya. Any transportation for marine supplies, cargo. Wah, interesting tu. Anything got to do with transport lah. Okay, kita cerita that detail kejap lagi on the next question. Okay guys, ni kenapa saya panggil beliau? Pasal beliau, orang cakap bukannya lama dalam industri industri otomotif ni. Beliau baru lagi sebelum ni beliau 23 tahun bersama berada dalam orang cakap dunia ataupun industri industri pemakanan. Industri pemakanan ni beliau dah 23 tahun dalam industri pemakanan. Dulu motorsport ni, otomotif ni merupakan sekadar hobi beliau Tetapi selepas 23 tahun beliau dengan beraninya melepaskan dunia beliau, dan beliau dah biasa berkecimpung, dah orang cakap dah macam asam garam beliau dalam industri pemakanan ni. Tiba-tiba beliau berubah terus masuk ke dalam dalam otomotif punya industri. Itu yang saya respect dengan dia ni. Dulu dia sibuk dengan makan, motorsport pun dia hobi-hobi je, tiba-tiba tukar dalam kepada otomotif. Beliau beli sebiji tow truck dan terus hidup dalam orang cakap otomotif punya industri dengan selambanya. Beliau buang 23 tahun punya career tu. Itu yang hebatnya. Tapi sejak 2013 bisnes dia ataupun growth ataupun kerancakan bisnes dia menaik dan juga semakin berkembang. Tiba-tiba pada tahun 2018 beliau menerima kecelakaan yang mengakibatkan beliau mengalami kecacatan kekal. Itu yang orang cakap satu peristiwa ataupun orang cakap orang tak boleh accept lah. Kalau saya tak boleh accept lah. Memang saya tak boleh accept. Saya tak boleh buat apa-apa. Kalau saya dapat keadaan macam tu, menimpa saya, keadaan macam tu menimpa saya, memang saya tak boleh buat apa-apa. Saya akan blur, saya akan lost. Itulah yang saya respect dengan dia ni. Okay, selepas tu beliau cuba bangkit balik. Bayangkan masih berusia muda dalam industri industri otomotif ni, tiba-tiba menerima kecelakaan, kemudian beliau bangkit balik untuk melawan dan kembali berada dalam dalam
ranking yang tinggi dalam apa orang cakap dalam dunia otomotif ni. Okey, kita tak nak buang masa Marcus. Marcus, I dah cerita banyak pasal you lah Marcus. Ceritalah, kau dah 23 tahun 23 tahun dalam industri pemakanan ni atau food industry ni. Apa, kat mana kau start sebenarnya? Kat mana bila kau start? Starting on food industry actually was where I stay in Subang Jaya. Subang Jaya to Subang Airport is not far away. So I wanted to masuk kerja dekat catering. Okay. MAS Catering. Okay. And memang saya minat makan. Saya memang minat makan. So pergi sana interview, dia kata must have certificate in food preparation, food preparation, and must be certified as a cook. So I went to Kuala Lumpur, around Klang Valley here to look for a school. I found a school. The school is in KL nearby Jalan Masjid India. Okay, went to study there for 1 year for my certificate in cooking. And then after that, I finished my school, cooking school. I start working. Went back to the airport to apply for catering. Penuh, fikir sudah ada certificate. Then I was offered by Shangri-La, Hard Rock Cafe, and one more hotel is Equatorial. So I went to do Shangri-La, highest paid. Went to work there for 6 months. I jumped to Hard Rock Cafe because saya suka grilling. Went there, work about 2 years. I was offered another job at another restaurant for another 1 year. Then after that, masa kerja tu, after work, saya memang suka motor, racing, otomotif. Time cuti, saya mesti pergi Batu Tiga. I go learn about all this automotive lah. Learn about automotive, and memang saya suka. I love my passion in motorsports and automotive. Okay. So quite years lah, tapi yelah, selalunya it's normal kalau macam orang cakap you work in different industry but your hobby is in different industry. Macam contoh macam you on food industry tapi your hobby is in motorsport. Ramai macam tu. Tapi yang specialnya bro, aku nak tanya kau okay, kalau tadi kita cerita motorsport is hobby tu, memang ramai orang motorsport hobby. Motorsport tu adalah hobi dia orang Tapi kau ni different tau. Kau change kau punya dunia tau. Kau bayangkan 23 tahun kau dalam food industry, tiba-tiba kau berubah angin. Kau start lewat juga tau. Kau start 2013. Umur kau masa tu berapa tahun? 2013 I was 40. Biasa lepas 40 dia 40 so memang lupa umur berapa lah. About 40 lah. But before that, I was still in the food industry, but I went to Perkilangan, not restaurant. I was in manufacturing. Your last position dekat manufacturing dah you involved dekat machine lah. We get all the info. When I was in manufacturing, learning about machinery, I went to Switzerland. My company, the factory sent me to Switzerland to learn about food manufacturing, machining, everything. It's all about hardware. Industry hardware and our automotive is almost linking the same. Because one of this Swiss company I was in, and they send me to the school. They are using the same machine which automotive industry is using the same machine. Even our flour mill, sugar mill, everything
all the hydraulics and I mean the technical stuff is all the same, all linking the same thing. Because actually, manufacturing companies are using automotive things, and automotive stuff also dia akan pakai yang barang-barang industry. So where I learn, Yalah. he never stop teaching me. Tapi bro, maksud aku sebenarnya memang kau belajar last ending kau belajar pasal missionary. Okey. Yeah. Betul. Tapi aku nak tahu, yang ni yang orang nak tahu ni sebenarnya, macam mana kau boleh ubah? Macam mana kau boleh tiba-tiba kau berani kau 23 tahun dalam, orang cakap dalam F&B, dalam food industry 23 tahun tiba-tiba kau pop, aku nak buat towing. Gila bro. Yes. Because Itu yang orang nak tahu. nak tahu tu, because actually the life in manufacturing is 24 hours. Dia tak nak cerita juga bro. Dia tak nak cerita rahsia dia macam mana dia ada kekuatan untuk buat towing ni. Gila bro, kau buat towing ni. Bukan kau dah elok dalam food industry. Food industry kau dapat gaji bulan-bulan, gaji kau besar. Kau tiba-tiba aku nak berhenti, aku nak buat towing. Itu yang orang nak tahu kan. Betul tak? Semua nak tahu kan benda ni kan. Macam Kita kena cerita. You see, dalam food industry you mati dekat satu tempat. Okay. You are standing, your workspace is there. Okay. Dalam maybe 20 feet workspace. Okay. Macam kalau I went to transport, tow truck, saya bergerak satu Malaysia. Okay. And I like to move around. Okay. Kalau saya duduk satu tempat saya rasa macam ada cendawan tumbuh dekat saya punya badan, tak boleh tahan. Okay. Saya faham I feel like macam mati dekat satu tempat, tak boleh. I like to move around. Kalau duduk satu tempat memang you feel like dead fish. Betul. Dia ada lagi, dia tak nak cerita ni sebenarnya. Okey, tak apa. Bro, macam aku cakap tadi lah, relate balik dengan soalan aku tadi kau being in the new world being in the new industry is very lot of challenge. Lagi-lagi kau start at the 40s untuk buat towing ni. So aku nak tahu siapa support kau mula-mula? In terms of capital, family lah. But when I got my truck, kawan-kawan, close friend like him, my motorsport friends, all my neighborhood friends. Duduk Subang Jaya ni, where I stay, duduk Subang Jaya. Pemotoran industry pemotoran, don't care lah, is under competition or daily use pemotoran. Memang hari-hari akan sentuh pemotoran. So my close friend actually he is from Toyota. My best friend, same birthday with me My best friend, same birthday with me. He's from Toyota. He is the one who liked the match. Because when I was doing the food industry, I was driving a lorry. You are the lesen lorry. You suka pemotoran. Why you don't come out with one tow truck? He was the one who gave me an idea. Why you don't come out with one tow truck? Don't worry, I will give you job, he say. I will give you a contract. I mean not contract lah, those days it's just jobs Permanent jobs. Daily. Saya daily ada transportation work from their headquarters to their branches back to headquarters. Daily. Saya kurang-kurang ada 3 job every day. 3 case. The minimum is 3 Minimum 2 to 3 is to survive. Okay. More than that is a bonus. So, dah lebih kurang gaji saya punya dulu time kerja food industry. Why not? Jalan je lah. So jalan, from there I get more and more. I get from Toyota, Lexus, Proton. Then after that, my other close friend, like the racers, pelumba, asked me to start transporting their race car. From there, I back to pemotoran racing. That's where it made me so happy. I think, what?
fall and go back to food industry, sitting there under the roof, 20 feet by 20 feet space. You everyday looking at the kuali ke, mesin ke apa. Weh, saya jadi macam, I feel like jadi macam robot lah. I don't want to be a robot. Okay, faham bro. Ha. Bro, okay. For info ya guys, masa yang beliau cerita ni B-Buddy ataupun B+ belum wujud lagi Sebab tu dia tak cerita sangat. Okay, Marcus. That was before the things happen lah. The thing happen lah. That was before the accident lah. Marcus, Yes, this yes. quite a sensitive question lah aku nak tanya kau kan. What happened actually? It happened in 2018. 2018. That time, tak silap saya, it was a festival. The Chinese festival say, cuci kubur. Okay. Cuci kubur, Qingming. Okay. Cuci kubur So that time, and then it clashed with the event. There was an event coming up in Sepang, a race event. So I have to transport my customer, one of my customer, main customer, biggest customer, call me to transport for practice, race car practice. So and then that was 2 days before. 2 days before memang keluar masuk Sepang more than 5 times a day. Keluar masuk sampai tengah malam, until middle of the night. And then that time I think so, saya tak, normally we drive langgar kain ke, guni ke apa, angin tiup semua, that's normal for me. And then those days kerja tow truck, we drive, hati memang keras, even tengah malam. Hati memang mau kental. Whatever you meet, you just jalan ni. So that time, the 2 days after that, the second day, and then there was already start to the car, want to race day. We call it free practice day. Masa saya on the way dari Shah Alam, there, sampai dekat Sepang, jalan normal lah. I think so, masuk dalam dia punya Sepang pit area. When I was unloading, masa saya unloading kereta tengah turun, tiba-tiba saya dengar saya punya lori pintu boleh buka. Ada somebody open the door and close the door. So when open the door, close the door, I look, I saw my face turn blue. Saya terkejut. Lepas tu saya, that time actually I was tengah doing my business lah. I saw my lorry move. Tak sempat saya angkat, saya try to run, my lorry bang me already. Kau maknanya kau kat depan lori masa tu? Depan lori. Kau Sebab depan saya lori. tengah clear satu barang, Dia lori tu move, langgar kau dari belakang? langgar, saya terus head on. Oh, head on? Head on, my lorry come towards me. Okay. The car I want to unload actually is behind. Okay. And I jatuh on the floor, the lorry gelik me, pecah my leg, broke my leg. Actually broke my leg, I can remember it's broke the tulang. But I didn't know was pecah my betis all, my cut, shin, my betis pecah. But I can feel wet, like ada liquid. Then I look up my hand, alamak, darah. I a bit feel dizzy everything. Then after that, I tried to call my friend who opened the door to unload. I managed to call him. He said the whole floor was full of my blood. My darah was all over the place. So after that, okay. After that, kau terus dibawa pergi hospital lah masa tu. Call ambulance. Siapa yang call ambulance? The guy who in charge opened the door, everything, he called the ambulance, but ambulance came late. Yo. 5 o'clock in the morning. 5 o'clock in the morning, unloading. Ambulance dari nearest ambulance was Putrajaya Hospital. He also confused how to go inside the area because they are not used to going into. Normally dekat Sepang dia ada dia punya ambulance. Ambulance belum sampai. But come from Putrajaya, the ambulance operator also don't know where because it was a sub paddock, not the main paddock. Main pit area. It was a sub pit.
is a new area. So this new area memang I ask my friend, they say is a new area, and then this barang halus, this makhluk halus, this thing, mystic thing lah. Memang dia punya time cuci kubur punya festival is they like to move around. So memang my bad luck, dia ikut saya, so he kacau me lah. Yalah. It's hard for us. It's hard for you. It's hard for us, tapi you lagi susah lah. Kita tengok pun nampak susah, you lagi lah. You yang mengalami pun nampak susah lah. Okay, and then I difahamkan you dipindahkan daripada Hospital Putrajaya pergi ke Assunta ke macam tu? Yes. Assunta. Because that time in Putrajaya Hospital, he decided, he said they cannot save my leg. Pasal I was having blood loss, and then my leg already turned black, gangrene. In other words, it's already like gangrene. Okay. You have to amputate already. But I mati check. I say, how I cannot go on in life without a leg, because my work needs a leg. Dalam kita punya driving a tow truck, dulu punya fikiran kena ada manual gearbox to drive. Die lah. How I want to work like that? So apa-apa I try to save, but the longer I try to delay, the gangrene from the calf down, betis, dia naik atas lutut, hitam sampai my peha. My peha also become black. They say have to cut already, cannot wait anymore. It was already 3 days. 3 days I say cannot wait anymore. I try to get second opinion from overseas also, cannot. So my family sister-in-law had a specialist in Assunta. They want to accept my case. So they asked me to transfer to the next hospital. He said, memang no choice. Your blood vascular is very bad shape. So terpaksa amputate lah. What to do? For there and then I cannot think much. Amputate first. Save my life first. Apa-apa selamatkan nyawa. Jangan fikir lain. Okay. Then after that, from there tak fikir loh. Then bro, after that what happened? I mean your business, perniagaan kau. Lepas kau dah sedar, lepas kau dah orang cakap dah keluar dari hospital kan. Macam mana keadaan bisnes kau masa tu? Apa yang kau buat ataupun apa yang kau tak dapat buat dan apa yang kau terpaksa sacrifice kan? Dalam in that period I was thinking how. Then after that, some of my customer punya, actually my backup lah. My customer punya another operator, tow truck operator say, never mind lah. You take the lorry, I will take the lorry, help you to operate. Okay, help you to operate. Any call-in customer, he will drive my lorry, and then I will just forward and kira apa? Break the untung to two lah. Any profit will share the profit out lah. Tapi maksudnya kau lucky I have friends, and then lucky I have friend that my trustable friends who tolong saya jalankan itu bisnes lagi jalan macam tu lah, because I still have my fleet of customers and I have the like him, all those Peabody ke apa semua. Still have friend, I can survive, but like now PKP problem slow sikit, but still can jalan. Learn to tahan ni lah. Okay guys, apa yang Marcus buat mula-mula, dia terpaksa pajak. Kita senang bahasa pasal lah, dia terpaksa pajak towing dia. Dan dia punya, orang cakap bila you dah pajak ni, punya keuntungan ni kurang sikit. Keuntungan dia macam lepas bayar lori, lepas bayar tu dia. Tapi moving forward, sekarang beliau dah ambil alih balik lori beliau, duduk bawah company beliau, dan sekarang beliau buat satu perubahan lah dalam bisnes beliau. Beliau nak
run balik bisnes ni, walaupun beliau dah tak boleh secara teknikal lah, secara zahir beliau dah tak boleh bawa sendiri lori tu. Apa yang beliau buat, beliau run lori tu di atas bawah bisnes dia, dan dia cari seorang driver untuk tolong bantu operatekan dia punya tu. Alright, Marcus. I also understand Marcus. Yelah, I pun kenal you kan, tak payah understand lah kan. Kau bukan saja struggle dalam bisnes kau, tapi in the same time kau jaga mak ayah kau. Dan aku fahamkan juga Uncle Choi sakit. Mr. Choi sakit Yeah. So boleh cerita, aku nak tahu rutin kau bro. Kau punya rutin sebab dengan kau dah jadi special, lepas tu in the same time kau ada business yang kau tengah struggle nak develop balik. Yeah. But in the same time kau kena jaga parents kau pula, and then parents kau, ayah kau sakit. So right now, Apa rutin kau? sekarang right now I can't drive the lorry, so I let my guy. I rent to him. He will run the lorry daily. Daily he will run my transport. And apa-apa customer saya dapat, I will forward to him. He just handle, and then I have more free time. And more free time now, I jadi driver lah. Jadi driver, I can still drive an automatic car, not a manual gearbox, an automatic gearbox. I can drive. I drive my mom around, do her daily routine. So we go to the pasar, go to do shop, do things. Then have to go hospital, and then see my dad in the nursing home. My dad nyanyuk. My dad is Alzheimer and dementia. So weekend now PKP problem pun we cannot go there daily. So only on weekend, my mom and my brother and me, we will send my dad's daily supply. And now the problem is my mom cannot. We cannot go inside the nursing home because don't want to transmit the virus. So like do other things, all the daily routine stuff lah. Anything that I can drive now is automatic. I still can walk around using my prosthetic, but I cannot climb tangga yang tinggi, everything. But I can do everything like normal. Then after my customer and my friend, he showed me a sample. Hey, you don't have to drive manual car to not because last time dalam otak saya only manual car and manual bikes. I also play bikes. Dalam fikir murni no manual. Dia cakap sekarang automatic punya kenderaan motorsport, kenderaan boleh main no clutch, no need to have clutch lah. Oh, my spirit went up. From down, go back up. I continue. So now I concentrate on taking care of my parents. Business, let it run by itself. I think so. Once everything stable, I will add on more truck. Saya akan tambah lagi. My thinking now, I want to maybe add on for one more for jalan every day, because transportation global nationwide non-stop. That's your, orang cakap 5 years planning lah. 5 years planning to 8 years, no problem lah. Can So go. maknanya sekarang kau cerita, kau dah menjawab soalan aku ni. Kau dah menjawab soalan aku yang terakhir sebenarnya. Tapi aku cerita guys, satu bukan sekadar bisnes, tapi juga tanggungjawab beliau menjaga mak ayah beliau. Yang lagi-lagi mak ayah beliau dah tua beliau pun dah tua. Kau bayangkanlah mak bapak dia umur dah berapa Itu satu benda mak yang bapak sudah, kita yang normal ni pun ada yang tak boleh nak jaga mak bapak macam mana beliau jaga Beliau korbankan rumah beliau, beliau korbankan tempat tinggal beliau, beliau sekarang duduk dengan mak ayah beliau. Sama-sama menjaga, dia menjaga mak dengan ayah beliau sekali itu satu benda yang kita satu lagi patut respect dan kita patut buat ambil contoh kita yang normal ni lagi-lagi ambil contoh. Okay Marcus, sebenarnya kau dah jawab soalan aku yang terakhir tau sebenarnya. Betul, dalam 5 tahun, okay tadi saya dah sembang dengan Marcus sebenarnya. Marcus dia akan, orang cakap sebab business towing ni business transportation lah, bukan towing dia perlukan banyak fleet sebenarnya, betul. Banyak fleet sekarang ni
dia punya cita-cita adalah nak ada sedozen fleet yang dapat cater apa bisnes yang beliau tengah buat sekarang ni. Nanti musim motorsport pun dah buka. Musim motorsport pun dah Memang buka. tak cukup. Nanti akan banyak transport yang dia akan bawa ke Thailand, ke Singapore kan. Yes. And then at the same time kenderaan pun dah banyak keluar sekarang ni. Kenderaan pun dah banyak berada di atas jalan. Job daripada pribadi mungkin akan bertambah balik. Ini mungkin Marcus memerlukan Marcus punya standby transport juga untuk bawa customer-customer kita, selamatkan customer-customer kita sebenarnya. Okay Marcus, since that you already answered my last question bro, gua nak tanyalah, is there an other name yang kau nak shout out? Siapa lagi yang kau nak ucapkan terima kasih? Siapa lagi? Sebut je nama. Mungkin kau tak sebut nama. Zairik, my kids, Izadin, Bibadi, bukan aku, Bibadi. Bibadi. Then batteryco.com support my customer breakdown, battery breakdowns. Then I have Tengku Jan, dan semualah. Ramai lagi lah. Techco Sports. Kau nak sebut Then my seorang berbesok Petronas, tak habis bro. my Petronas boys, ex Petronas, Cintium boys. They are the one who gave me push my spirit up. Then kawan-kawan lama dengan my close friends these are they really support me lah. They non-stop daily support me. Okay Marcus, kita try balik shout out kau nama, lepas tu kawan-kawan daripada Petronas, ke Tengku Jam boleh kau sebut. Kawan-kawan daripada Petronas, kawan-kawan daripada kau mention the company lah, senang. Kawan-kawan Petronas, kawan Bibadi, Toyota kau tak apalah kau sebut Zairik seorang yang tolong kau kan. Kau sebut tu je lah, kita pendekkan sikit lah. Ada Okay Marcus, any shout out, any else yang you tak mention, siapa yang bantu you sampai you okay, sampai you berjaya berdiri balik ni? Personal, 2 person. Zairik, Tengku Jan. Okay. Companies is we got Petronas, Cintium boys. Then what you call this? Techco Sports. I got Techco Sport. Then Peabody, batteryco.com. Then what else yang memang support me daily for daily usage is actually Peabody and daily batteryco.com, because these things dia hari-hari ada tukar. Dia hari-hari, every day my customer will call me. Okay. Customer call me, I straight away forward. Yalah. I forward to all these company. Idaman Garage is more to the 4x4 gang. Lama-lama sangat, cuba berdiri balik, walaupun berat macam mana pun, cuba berdiri balik sampai kita boleh berdiri sama tinggi ataupun berdiri tegak bersama. Jangan buang masa. Yes. Okay Jangan Marcus, buang masa. any last word Marcus from you? Any last word for your rakan-rakan yang senasib dengan kau atau yang baru saja menerima Apa-apa musibah? jadi, you are still alive. You masih hidup. Yang kita punya how to say, you whatever it is, jangan buang masa thinking of going down. No point. Di bawah sana tak ada emas. Yang ada emas semua dekat atas. So you kena berdiri, bangkit balik, korek itu emas balik. Whatever in the layman term lah, you said, bahasa pasar, korek emas balik. So whatever is, jangan buang bahasa masa. kau ni bukan bahasa. Jangan buang masa. Jangan buang masa, waste time. Time doesn't wait for man. Okay. Apa-apa hati mau Steady. keras balik. Steady. Hati mau keras, mau bangkit balik. Janganlah buang masa. Jangan buang masa. You buang masa better you duduk dekat tempat sembayang lah. Tempat sembayang saja. Okay guys. No point. Okay. Itu ya, dengar jangan buang masa. Jangan cari emas dekat bawah, sebenarnya emas kat bawah. Tapi Marcus cakap emas ada atas langit Emas itu adalah kejayaan. Kejayaan adalah di atas. Yang Marcus masukkan tadi, salah satunya selain daripada orang cakap kita bekerja kuat ataupun cuba bangkit, banyak-banyakkan juga berdoa.
banyak-banyak juga berdoa. Alright, itu saja daripada Marcus. Marcus, thank you very much for coming. Betul-betul aku impress kan, kau sanggup datang sini. Kita orang sebenarnya nak buat live kat rumah je, tapi kau cakap kau nak datang, itu dah memang terbaik lah. Memang best lah, kita rasa. Okey, sehingga kita jumpa lagi minggu hadapan pada hari yang waktu yang sama. Stay safe. Stay safe. Janganlah pergi berkeliaran. Okey, kita jumpa lagi minggu hadapan. Jangan lupa follow page Betiku.com untuk dapatkan notification live. InsyaAllah minggu depan kita bersama tamu istimewa yang lain. Semoga kita dapat kongsikan ilmu-ilmu ataupun info-info yang bermanfaat pada anda semua. Okay, InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.